Apakah yang berlaku sekarang? Sekarang Rusia, China direct menentang Amerika. Ini tak banyak berita disiarkan. Dan Amerika kalah. Kalah yang jelas. Amerika telah kalah. Setelah Hormuz disediakan Iran, kami yang punya, kami yang tentukan. Kami akan tutup sampai 2029, sampai term Trump telah berakhir. Ataupun kalau ingin kami buka, kami ada syarat-syaratnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Tuan Imam yang saya muliakan, tuan bila muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini saya perkenalkan buku baru saya, buku yang terbaru dengan tajuk yang tertera di situ, Perjalanan Geopolitik dan Umrah. Ini buku warna-warni, cantik gambarnya, sebagai bukan pelajaran tetapi sebagai pengenalan, sebagai tema kepada perbincangan kita malam ini. Dan saya pilih bab yang ke-7. Yang itu berkaitan dengan suasana geopolitik dan juga kehidupan di United Arab Emirates, Dubai, Abu Dhabi dan juga Saudi. Kita mulakan dengan kisah yang Allah rakamkan dalam surah Saba, yaitu penduduk Saba yang Allah berikan kenikmatan yang hampir sama dengan Allah kurniakan pada Dubai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi masrin ayah. Jannatan yaminu wa shimal kullu min rizqi rabbikum waskulah badatun tayyibun wa rabbun ghafur. Sesungguhnya dalam penempatan tempat tinggal kaum Sabah itu ada tanda untuk orang berfikir. Sabah mempunyai 2 jannatan, 2 kebun, an-yamin wa shimal, di kanan dan kirinya. Kulu min rizqi rabbikum waskulah, dan makanlah daripada rezeki Allah dan bersyukur padanya. Baldatun tayyibun wa rabbun ghafur, bumi yang indah dan Tuhan yang pengampun. Fa'aradu ba'sanihim salam arami Odalhum jannatihim jannataini dhawati uqdin khatim wa min sitrin qalil. Lalu mereka berpaling daripada kebenaran, maka kami utuskan banjir yang mematikan. Selarim, banjir arim. Wabadahum bijannatihim, dan kebun tua yang mereka punya tadi, kami tukarkan kepada 2 kebun yang zawat tai uklin khamtin watin wasim min srin qalil, yang hanyalah ada buah yang pahit, pohon asam dan sedikit pohon bidara. Asalnya Allah kurniakan kebun yang hebat, maju, subur, tetapi mereka berpaling daripada para rasul, lalu Allah hukum mereka dengan banjir yang sangat-sangat besar, menghancurkan mereka. Mereka hilang, yang tinggal adalah kesan-kesan kehidupan mereka. Di manakah Sabah? Ada ahli tafsir mengatakan berada di ujung semenanjung Arab, ada yang mengatakan di Yaman dan sebagainya. Dan kita ambil iktibar bumi yang indah ini, tetapi sekiranya kita berpaling kepada nikmat Allah, kita bakal menerima akibat yang sama. Di sinilah kita lihat
Dubai. Ini buku yang saya tulis, warna-warni, cantik. Ada saya bawa beberapa buah di luar sana, lepas insya boleh tengok. Dan bab yang ketujuh ialah tentang Dubai. Emirat Arab Bersatu yang asalnya negara yang miskin, padang pasir. Tetapi menjelang tahun 90-an, Allah kurniakan minyak yang banyak. Dan negara ini menjadi kaya raya. Sementara itu, dia menjadi laluan kapal untuk minyak dunia. Sehinggalah kini kita lihat peperangan yang berlaku di situ. Tajuk kita ialah perjalanan yang membawa pada geopolitik dan kita lihat sejarah untuk kita faham geopolitik yang sedang berlaku sekarang. Ada 3 buah wilayah dalam United Arab Emirates yang terkenal ialah Abu Dhabi, Dubai dan Sharjah. Saya melawat tahun lepas ketika masih lagi belum ada peperangan, bumi yang sangat-sangat maju dari segi pelancongan, kekayaan yang luar biasa. Bangunan paling tinggi dunia, dia pegang rekod berpuluh-puluh rekod dunia dipegang oleh Dubai. Abu Dhabi juga demikian, sangat kaya. Sharjah barangkali kurang sedikit, tetapi menunjukkan kekayaan yang sangat luar biasa. Terkenal ialah bangunan paling tinggi di dunia, iaitu Burj Khalifa. Paling tinggi. Dan kita ingat, satu masa dulu ketika Nabi Hud AS, mereka juga membina bangunan paling tinggi di kota Iram. Di manakah kota Iram? Ada yang mengatakan berhampiran dengan Dubai ataupun berhampiran dengan Oman. Allah mengisytiharkan iramada delimada allati lam yukhlaqa mithlaha fil bilad, yaitu kota Iram yang didiami oleh kaum Nabi Hud, mempunyai kota bangunan menara yang tinggi yang tidak pernah dibuat oleh orang lain. Maksudnya ketika Nabi Hud, mereka pegang rekod dunia bangunan paling tinggi. Manusia sentiasa berbangga-bangga dengan bangunan tinggi. Kaum Nabi Hud telah membina bangunan tinggi yang ditemui kini tertembus di bawah pasir. Dan bila digali 16 meter ke bawah, nampak puncak. Tempat itu ini disembunyikan, tetapi tidak jauh daripada kawasan Dubai. Bangunan paling tinggi bermula di kawasan Dubai dan berakhir dengan Dubai. Sudah sampai satu loop pusingan. Daripada kaum Nabi Hud, bangunan yang tinggi bertukar tempat. Barangkali daripada kaum Nabi Hud sampailah ke Babylon. Maka pertama tergantung dibina oleh manusia. Kemudian piramid. Kemudian berbagai-bagai bangunan yang tinggi dia buat. Masing-masing berbangga-bangga tinggi. Bukan salah bangunan tinggi, tetapi tamadun ini disertai dengan menentang kebenaran. Maka Allah musnahkan setiap tamadun yang berasaskan kepada kebenaran semata-mata. Akhirnya ketika zaman Islam, muncul bangunan paling tinggi di Rabat, di India, Maroko, di China. Di China pegang rekod satu masa dulu di Zhuangzhou, iaitu menara Masjid Sang Binokos, pegang rekod dunia selama beratus tahun, yang sekarang masih ada lagi. Menara masjid yang juga merupakan menara kapal. Kemudian satu zaman moden, New York membina bangunan paling tinggi. Mula-mula Perancis, New York, kemudian Kuala Lumpur, Shanghai, akhirnya Dubai pegang rekod dunia. Maka rekod ini telah berputar dunia, bermula dengan Iram di kawasan Dubai, berakhir dengan Dubai. Maka lengkaplah satu pusingan. Barangkali itulah kiamat pun mungkin di hujung perjalanan. Dalam konteks ini kita lihat Dubai moden hari ini. Dia ada rekod dunia. Burj Khalifa ini
Nak naik tu tiga kali kena bayar berapa? Ya, 100 US dollar kah nak masuk. Nak naik. Tinggi, sangat tinggi. Setinggi 828 meter. 160 tingkat. Dan disahkan sebagai bangunan tertinggi di dunia. Selain daripada itu, terdapat berbagai-bagai rekod yang dipegang oleh bangunan ini. Hebat. Nombor 2 di dunia jatuh kepada Malaysia. Iaitu bangunan paling tinggi dunia hari ini ialah 118 Merdeka Tower kita, atau Menara Merdeka, yang sekarang disebut sebagai Maybank Tower. Dan Dubai juga pegang rekod mall terbesar dunia. Saya pergi sini, tak habis nak jalan. Tak larat. Dan pelancong dibiarkan di sini satu hari, kita tak larat nak jalan. Sangat besar, sangat besar. Berbagai-bagai barangan di Eropah ada di sini. Sama juga depan Masjid Haram di Sofia. Apa yang ada di New York, apa yang ada di London, semua ada depan Kaabah. Dan sini hebat lagi. Semua barangan antarabangsa, carilah di Dubai Mall, dan dia pegang rekod sebagai mall terbesar dunia. Ini ialah, ada yang mengatakan dia bukan terbesar, ada yang mengatakan dia yang kedua. Wallahu alam. Tapi yang kedua ni, orang yang seusia dengan saya tak habis jalan, tak boleh jalan. Satu tingkat tak habis lah. Banyak tingkat, tapi satu tingkat sudah tidak cukup. Dan itulah kehebatan Dubai yang asalnya ialah negara miskin, penjaga unta dan kambing. Tiba-tiba Allah kurniakan kekayaan minyak. Dan rekod lain ialah video wall, gambar, wayang yang besar, skrin, terbesar dunia. Dia semua dunia lah. Dunia semua dia pegang. Dan semua pelancong, ramai pelancong menuju kepada Dubai dan juga Abu Dhabi, Sharjah. Tuan-tuan yang telah pergi boleh saksikan. Tetapi sekarang tak boleh pergi lagi dah. Sudah peperangan dan orang tinggal Dubai menjadi kota berantung. Dia juga ada world largest acrylic panel. Dia ada aquarium yang besar. Juga dalam mall yang sama. Selain pada itu, dia adalah antara kota yang paling dilawati dunia. Dia nombor 2 dunia. Dia adalah bandar pelacuran, pelancongan. Saya sebut tadi pelacuran. Pelacuran apa betul juga? Pelacuran ialah bandar pelacuran besar dunia. Semua jenis manusia ada di situ. Ini ialah kota yang paling banyak dilawati manusia. Nombor 2 dunia adalah Dubai. Asalnya lah pada pasir dan tandus. Dan dia ada tempat yang mewah. Ini namanya ialah Jumeirah. Di Jumeirah di Buruj Arab. Tepi pantai. Nak duduk di sini tuan-tuan, mesti orang kaya lah. Bukan orang main-main. Satu malam, berapa ribu US dollar tak tahu. Dan di sini ialah tempat ditempatkan tentera Israel. Dalam peperangan Amerika dengan Israel, tentera Amerika mati bermati-matian pertahankan Israel, tentera Israel ditempatkan di sini. Mewah. Tentera Amerika di camp tentera yang disediakan oleh Dubai. Rupa-rupanya Dubai ini penyokong kepada Israel dan Amerika. Dia membelanjakan untuk menempatkan tentera Amerika dan juga Israel. Tentera Israel tak nak duduk di camp, nak duduk hotel. Ini hotel tentera Israel. Dan Iran bom 2 bulan lepas hancur. Tak ada siapa berani tinggal hotel lagi. Macam mana Iran mengetahui di situ tentera Israel? Rupa-rupanya intelijen Iran lebih smart. 1,500, betul tadi. Satu malam, satu bilik, 1,500 US dollar. Bukan ringgit, tuan-tuan. Kali berapa? 6,000 satu malam. 6,000 satu malam tinggal di sini. Saya pergi dengan rombongan, tengok ke atas, oh 6,000. Boleh buat rumah kecil di Malaysia. Pantai dia, pantai Eropah. Apa ada di Eropah, ada di sini. Ini ambil tengah hari ni, gambar ni.
Kalau ambil masa yang lebih sejuk, kita lihat tak ada beza dengan pantai di Miami, di Eropah. Mereka bertukar daripada budaya timur menjadi budaya barat yang liar. Dan itulah Dubai. Di belakangnya lah menara tinggi, bangunan tinggi-tinggi, semuanya rekod dunia. Dan dia ada museum. Museum ini ada beberapa tingkat, nak masuk pun berapa bayar. Sehingga kumpulan kami tak masuk sebab mahal sangat. Tak pada nak bayar duit Malaysia. Dengan dirham mereka tak cukup kita nak bayar duit satu rombongan. Jadi kita tengok luar lah. Apa ada dalam tak pasti. Tapi katanya di atas itu ada juga robot dan juga ada drone, teknologi termoden dunia. Alat perang. Ini dia. Tingkat atasnya ada drone dan teknologi Amerika Israel. Ditunjukkan kepada orang awam. Tapi saya tak masuk lah. Sebab mahal sangat nak masuk. Dan mereka ada safari, ini saya masuk lah. Ini safari saya masuk lah. Safari untuk masuk ke tengah padang pasir, tempat hampir dengan kaum Nabi Hud. Tempat yang Allah musnahkan, tapi tak sampai ke lokasi. Di tengah padang pasir ini, saya ingat pengembaraan biasa-biasa. Tetapi kami ditinggal ke tengah padang pasir. Ada pesta masyarakat. Malu saya pakai kopiah. Malu. Ada berbagai-bagai, ada penuh dengan pelancong antarabangsa Eropah. Saya ingat dia pergi sekejap je. Naik 4-wheel drive special. Naik turun safari. Dan kebetulannya Dubai ada promosi safari yang istimewa pada masa saya pergi. Tengok sekejap ya. Ini dia. Menyambut tahun baru sangat meriah. Di tengah padang pasir. Tak ada orang. Kita di tengah padang pasir. Nak buat apa buatlah. Dengan minuman, kopi, teh, itu biasa. Tapi ada minuman lain. Ada pertunjukan. Dan kita tak boleh balik dah. Sebab tengah padang pasir. Saya ingat pergi sekejap aja. Duduk situ. Sudah kata. Cari tempat solat tak ada. Tak ada. Sebab saya ni tak ada tempat solat. Atau saya tak jumpa, tak tahulah. Tapi kita boleh jamak tak apalah. Tapi hati tak tenang. Tak tenang. Dengan muzik. Muzik Utara Buddha bukan untuk saya. Nak pergi ke mana? Tak pada pasir. 4-wheel drive yang hantar kita tadi ini, yang saya naik. 4-wheel drive ini tak ada dah. Dia balik. Tinggal kita situ. Ini ialah Dubai. Dan ini saya. Di tengah padang pasir termenunglah saya dengan isteri. Nak pandang lagi? Tak tepat dah. Bergambarlah. Pakai macam tu Syekh ni sebab kuat pasir. Jadi gambar ini banyak masjid ambil untuk Ellen. Gambar ini jadi malam ni Selasa berapa, tajuk berapa kuliah. Gambar ini sangat tersebar. Padahalnya saya tutup sebab pasir banyak. Kiss under the desert sun. Di sini tempat pasangan remaja, pasangan wanita dan berehat di situ. Penuh kaya. Minta minuman, minta makanan, berbagai-bagai jenis. Dia ada khemah-khemah yang disediakan untuk pelancong berehat ketika menjelang matahari tenggelam. Saya cari seorang tak jumpa. Dah lah nak tanya orang, semua tak tahu. Malam ada pertunjukan. Pertunjukan yang khusus untuk budaya mereka. Budaya Majusi juga ada. Dan semuanya bergembira. Saya nak gimana ni? Pakai kopiah depan-depan tu. Depan-depan pakai kopiah ni. Menggigil juga. Semua yang muda-muda. Saya yang tua. Tak boleh semuanya dah. Buka Quran. Baca. Tengah muzik. Habislah 3 juzuk. 3 juzuk. Habis 3 juzuk. Tengah malam. Lepas tu. Barulah 4-wheel drive sampai. Kita dah merana berapa jam masa itu. Balik. Di persembahannya. Persembahan jahiliah. Dipersembahkan kembali. Katanya ini zaman sebelum Rasulullah lagi.
persembahan jahiliah dipertentukan. Tuan-tuan jangan pergilah, saya tak tahu. Dipertentukan, ini yang cantik pakaiannya, yang tak cantik amal lagi lah. Saya tak tunjuklah pakaian yang tak cantik. Main api majusi dipersembahkan kembali. Rupa-rupanya budaya majusi banyak masih kekal. Kita ingat sudah hapus. Ini dia asalnya. Asalnya satu kapal nelayan yang kecil yang sangat-sangat mundur. Hanyalah orang-orang pelayan ataupun yang singgah di sini, orang tempatannya tak ada antarabangsa. Kalau ada pun mungkin ada sebab-sebab tertentu. Ini sekitar tahun 70. Dia sangat-sangat mundur dengan Langkawi lebih kurang lah. Langkawi tahun 70, Dubai tahun 70, hampir sama. Dan dia memelihara unta, melihara kambing, pakai kaki ayam. Atas gurun ini tak perlu kasut, tuan, sebab lembut, pasir yang lembutnya. Jadi tak pakai kasut betapa. Tiba-tiba tahun 96 mula jumpa minyak. Ini turning point. Tahun 1969 kapal datang untuk mengambil minyak. Dan di situ juga Qatar juga mendapat minyak. Abu Dhabi paling banyak minyak. Dubai ambil keputusan oleh kerana minyak yang ada di Dubai tidak sebanyak yang ada di Abu Dhabi, wilayah jirannya. Walau mereka satu negara UAE. Dubai mengatakan kami ingin tumpukan dalam pelancongan. Abu Dhabi keluarkan minyak, kami pelancongan. Dan dalam masa 10 tahun, 15 tahun, daripada padang pasir yang tandus menjadi kota yang sangat-sangat hebat. Kita teringat satu hadis Rasulullah. Dalam hadis Islam, iman dan ihsan, yang hadis Jibril. Jibril bertanya Rasulullah, apakah tanda hari kiamat dan sebagainya. Maka Jibril berkata yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dan Rasulullah mengatakan takhdi an imardah, dan beritahu saya tanda-tanda kiamat, dan inilah tandanya. An talida al-ama rabata, hamba melahirkan tuannya. Wa antara al-hufat al-anlah ra'at asy' yadawal fi bunan. Dan kamu akan lihat, kata Jibril kepada Rasulullah, bahawa tanda hari kiamat ialah apabila hamba melahirkan tuannya, bila yang pengembala berkaki ayam, miskin yang menjaga unta, menjaga kambing, membina bangunan tinggi, ketika itu hari kiamat sedang menjalan. Tepat. Dubai tepat. Mereka asalnya menjaga kambing di sini. Rumput-rumput yang sedikit itu kambing. Kambing bukan makan rumput, dia makan kertas apa semua. Dan unta tahan walaupun tanpa makanan, dan itulah pekerjaan mereka. Kaki ayam tepat. Rasulullah sebut kaki ayam Allah. Yang miskin Allah miskin, Allah ilah miskin. Ya miskin, memang Dubai terkenal negara miskin. Sangat miskin, makan bersusah. Tetapi tiba-tiba Allah berikan minyak, tukar wajah padang pasir menjadi kota moden, antara termoden dunia, kalah Eropah. Tak ada negara Eropah yang semoden Dubai. Tuan-tuan yang sudah pergi, sudah menyaksikan apa yang saya sebut tadi. Nak pergi lagi tak boleh dah. Sekarang ni dah hancur. Tak. Rosak pun. Rosak. Bangunan-bangunan hotel pun dah dibom oleh Iran. Tak berani orang pergi dah. Itulah yang saya ingin kongsi. Ekonomi pusat kewangan dunia. Yahudi kuasai kota Dubai. Eropah kuasai. Di sinilah pasaran saham yang kuasai dunia. Dan dia adalah tumpuan dunia dan ekonomi, kewangan, antarabangsa. Dan Dubai berubah daripada pada pasir tandus menjadi kota yang serba hebat. Pemuda-pemudi tempat syurga. Pemuda-pemudi wangnya kaya
mereka duduk di atas puncak dan melihat ke bawah. Nak bergambar pun tak sanggup kita bayar nak di atas. Tempat-tempat maksiat cukup banyak. Ada pegawai Petronas yang kerja di situ, kami berjumpa, kami juga dengan pilot. Dia cerita di sini, semua ada atas muka bumi ini. Yang tak ada Eropah pada sini. Dia ceritalah berbagai-bagai yang tak sanggup secerita, tuan. Dia duduk di situ, pegawai Petronas kita duduk dan dia tahu segala-gala. Begitu juga dengan seorang pilot yang juga dari Malaysia, juga menceritakan hampir sama. Kereta Lamborghini, Bentley, saya pun tak tahu yang betul. Porsche, ini kereta biasa. Berlambat tu berjalan. Bahkan kalau nak sewa Bentley, bukan harga sedikit. Berapa sewa tak tahulah. Harga kereta sangat-sangat mewah. Seolah-olah Eropah nothing kalau dibandingkan Dubai. Dari segi konteks kekayaan, minyak mengalir, ekonomi, pusat perdagangan dunia, tempat hub kapal terbang, penerbangan, banyak penerbangan berhenti transit di Dubai sebab ramai pelancong menuju ke Dubai. Dan dia adalah kedua destinasi terbesar dunia. Kekayaan tak dapat kita bayangkan. Dia buat masjid yang besar. Ini Abu Dhabi. Masjid ini masjid terbesar selain pada Makkah dan Madinah. Masjid Haram dan Masjid Nabawi besar, tuan. Nak berjalan tak boleh dengan jalan kaki, kena naik apa dia tu tempat yang kenderaan skuter ataupun apa bagi betul. Kena bayar. Kemudian di sini ada kapet yang terbesar dunia, yang belasan tahun nak siap, melibatkan ribuan penganyam ataupun yang menenun kapet tersebut. Saya pergi melawat. Nak masuk kena bayar masjid kan. Pertama, masjid kena bayar. Ini pertama kali saya jumpa. Masjid Haram pun tak kena bayar. Saya dah mula panas dah. Lepas tu kena cek lebih pada security di New York. Saya pernah sampai ke New York, saya sampai ke Los Angeles, tak sehebat itu. Di sini ketat lagi. Berapa kali lapis di airport. Habis kena buka barang kita. Akhirnya sampailah selepas 3 jam beratur dia masuk masjid. Nak salat macam mana nanti 3 jam beratur. Akhirnya kita ramai. Kecuali kebetulan hari Sabtu. Jadi saya pun masuk. Nak salat. Bukan di sini, tempat lain. Mana pula solat? Zuhur lah. Tempat solat kecil je. Masjid sebelah ni, ia besarnya lah. Berbagai-bagai lain. Sudah solat, saya nak jumpa dengan pengurus masjid. Tak kira lah, saya nak jumpa dah. Jumpalah, bukan dengan pengurus, dengan pekerja dia. Saya tanya dia. Terbalik-balik dah saya cakap Arab. Cakap dengan dia, saya tanya, kenapa masjid yang disahkan masjid, nak masuk kena bayar satu. Yang kedua ada security masuk masjid. Masjid Haram ada, tetapi dia tidak scan satu persatu. Dan proses untuk masuk ni banyak. Dia kata ini security, di sini ada rekod dunia. Kata, apa dia rekod dunia? Di museum. Kalau museum, kenapa letak masjid? Kalau museum, kenapa anda letak nama masjid? Saya kata. Bergaduh dengan dia. Dia kata, inilah hak kami. Ya betul. Tapi jangan orang masjid. Sebab masjid lah umum yang terbuka untuk orang lain. Kapet ada besar. Kapet kalau nak nama masjid, letak nama museum. Saya tak persalahkan. Kalau letak nama museum Ahmad Syahid ataupun yang ada sekarang ni, saya tak persalahkan. Tapi anda letak nama masjid, itu sebab saya datang. Bergaduh saya dengan dia. Dia tak ada jawab. Saya turut perintah. Dan bila saya dah bahas, saya puas hati. Walaupun kita dah berapa lama kat situ. Puas hati. Sebab kalau anda nak masjid, jangan tutup pintu. Terbuka masjid. Itu masuk masjid. Rupa-rupanya orang, bukan orang Arab yang saya cakap. Lidah. Pandai cakap. Bahasa Inggeris pun. Dia orang Myanmar. Bukan Myanmar. Nepal. Muka macam Arab. Nepal. Berbelit-belit lidah saya.
Di sini tempat sambutan pembesar. Setiap presiden akan dibawa sini. Bukan untuk salat, untuk kebanggaan. Kekayaan bangunan sangat hebat. Dan Trump datang sini dengan kasut dia. Semua pemimpin-pemimpin besar akan dibawa sini. Bukan untuk salat, untuk berbangga. Modi juga datang dan dibawa melawat seluruh masjid. Bukan masjid. Dia kata bukan masjid ni. Kalau bukan masjid, kenapa nama masjid? Ada tempat salat. Jangan letak nama masjid, saya kata. Dan dia terpinga-pinga yang si Nepal tadi. Dia bukan berkawai pun. Balakan dia siap. Di sini Modi selalu kata, hubungan antara India dengan UAE sangat rapat. Ini saja. Tadi dia ada 3 wilayah. Dubai, Abu Dhabi, dan Sharjah. Kami pergi ke Sharjah lebih tenang. Ada museum, tetapi masa tidak mengizinkan untuk lihat tamadun Islam. Ada manuskrip, ada tamadun Islam yang lepas, ada budaya dan sebagainya. Tetapi pelancongan yang saya ikut tu dia tidak ke situ. Dia lebih kepada untuk membeli belah. Jadi kita tak sampai ke museum tapi tak boleh masuk. Tak masuk. Dia tak mau masuk pun. Saya kata kalau tak pergi pak, tempat shopping pun tak apa mari sini. Tapi itulah pelancongan kita. Itu Sharjah. Dan masa balik kita lalu Abu Dhabi. Ini ialah agama baru. Dia panggil Abraham Accord. Yang diusahakan oleh Israel, Amerika. Yang sambut ialah UAE. Di Abu Dhabi. 3 bangunan ini, 1 masjid, 1 gereja, 1 sinagog. Yang duduk dalam satu kompleks, supaya orang Dubai boleh pilih mana satu nak masuk. Akhirnya kita sampai pada tempat sama, iaitu Tuhan sama. Dan mereka ingin cantumkan agama, 3 agama dan jadi 1 agama. Ini ialah matlamat daripada Zionis, daripada New World Order. Dan ia sambut itu ialah Dubai, Abu Dhabi. Dalam bangunan ini masjid. Bukan untuk solat pun. Hanyalah simbolik bahawa Dubai mengamalkan pluralism, liberalism, pragmatism. Agama satu perkara yang tidak penting. Kita boleh pergi nak gereja sejak boleh melawat sini, boleh tengok sini dan boleh pilih. Disebut sebagai Abraham Accord, Ibrahimiyah. Ini masjid, ini Kristian, tempat sama. Dan ini sinagog. Ini manual dia. Pada satu compound, satu kawasan, jadi kami tak masuk. Kami hanya lalu. Tak sanggup tengoklah. Pun tak berhenti. Dan selain pada itu, Dubai sudah ada temple Hindu yang mega. Harganya jutaan dan dibina pada beberapa tahun lepas. Pendeta mereka ataupun apa tuan kalau Hindu dia panggil dia punya ketua parti besar dia datang Sami besar, ketua Sami dunia datang untuk resmikan. Ini di Abu Dhabi. Di Dubai ada satu besar, ini di Dubai. Ini di Abu Dhabi. Kuil Hindu telah dibuka dengan mega, bukan main-main. Setara dengan masjid. Sebab Dubai sangat kaya. Dan dia sangat muliakan Sami besarnya. Ini yang terkini. Harganya 16 juta. Dubai tartah akbar ma'bad al-Hindusi fi al-mara fi khatwah min qabl al-hukmah li hadmat ila akhir. Dan dia membuka ini untuk orang India di Dubai. Satu bangunan yang sangat mega yang harganya 16 juta US dollar. Ada berapa ada? 3 ada. Nah ini dia ketua dia. Ketua Sami datang membuat upacara bersama dengan Modi. Modi banyak kali datang untuk bina ini. Ini sejarah dan itulah yang tengah itulah raja mereka, pemimpin mereka, Zayed.
dan ingat hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, la jatamu fi al-jaziratil Arab dinan. Di bumi Arab tidak boleh berkumpul dua agama. Tidak boleh selain daripada Islam. Dan itu baiklah sepanjang Arab. Yang dipelihara hadis Rasulullah dijunjung tinggi 1440 tahun. Dicemari oleh Dubai. Rasulullah larang. La yatamu fi jaziratil Arab dinan. Dua agama tidak boleh berkumpul di bumi ini. Dan di manakah bumi yang Allah Rasulullah sebut Jaziratul Arab, semenanjung Arab? Inilah yang biru itu. Yang biru itu Jaziratul Arab. Di mana bahagian ini tidak boleh ada dua agama. Pada tahun 1960, dalam kedutaan Perancis di Jeddah, mereka buat satu gereja kecil, secara rahsia kecil. Kemudian diketahui oleh Raja Fahad, roboh, riuh seterusnya. Mereka berkata, kenapa Arab Saudi tidak benarkan gereja di Vienna? Jawab Raja Fahad ataupun pegawai mereka mengatakan bahawa kedudukan Arab Mekah sama seperti Vatikan di Eropah. Vatikan itu kota suci Kristian. Bolehkah kami buat masjid sana? Bolehkah kami dirikan masjid di Vatikan? Memang tak boleh. Demikianlah kami. Inilah tapak kota agama, bumi agama. Dan kami pertahankan sama seperti anda. Anda tidak benarkan masjid di Vatikan, demikianlah kami. Nasib baik Raja Fahad. Selalu bagi Amerika pun pertahankan. Jadi itu sejarah yang terakhir, ada gereja kecil yang tersembunyi, diketahui kemudiannya, diruntuhkan. Tetapi kini bukan tersembunyi, secara terbuka. Kuil dibina secara terbuka, dan itulah yang berlaku di Dubai, negara yang sangat maju. Di manakah semenanjung Arab? Semenanjung Arab inilah yang hijau itu secara umumnya adalah semenanjung Arab yang disebut bagi Rasulullah. Dan dia tidak boleh ada dua agama di situ. Hanya untuk Islam. Sempadannya jelas. Yang hijau itu tidak boleh ada dua agama. Dipertahankan oleh Khulafaur Rasyidin. Dipertahankan oleh seluruh pemerintah. Sehinggalah Dubai muncul daripada kaki telanjang, maksudnya kaki ayam, dan penguasa berubah menjadi penguasa ekonomi dunia. Dan oleh kerana ada Abraham Accord di Dubai ataupun di Abu Dhabi, maka Dubai, UAE mula merayakan perayaan Yahudi. Bahrain, UAE telah merayakan Chanukah. Chanukah ini ialah hari mereka rayakan perayaan agama Yahudi. Yahudi seorang dua datang dan mereka merayakan hari raya Chanukah. Hari yang penuh dengan tema keagamaan. Dari segi Hindu pula mereka merayakan yoga, bukan yoga. Mereka melakukan senaman yoga. Senaman yoga ini bukan senaman kesihatan biasa, tetapi dia ada budaya dengan agama mereka. Alangkah malang sekiranya orang Islam Dubai, orang Islam di Jeddah sekarang menjadikan yoga sebagai meditasi yang sangat-sangat luas. Jangan-jangan kita pada juga. Dalam dari konteks geopolitik, Dubai, Saudi telah membuka hubungan udara. Ketika COVID yang lepas, Arab Saudi pertama kali membenarkan kapal terbang Israel mendarat dan dihampa dengan penuh istiadat. Walaupun jelas berita ini disiarkan banyak di Eropah, tetapi ada yang menafikan. Maka bermula hubungan tidak resmi antara Saudi dengan Israel, tetapi UAE tidak bersembunyi. Kami
menjadikan Israel abang kami. Kami akan membantu Israel dengan apa sahaja sekalipun. Dan kami menjemput mereka untuk membina kem tentera, dan Qatar membayar semua perbelanjaan military base Amerika di negara Teluk. Qatar lagi kaya. Dan oleh sebab itu, berdasarkan sokongan negara Teluk, Jordan, Syria, Bahrain, Kuwait dan negara sekitarnya, mereka mula mengadakan deal of the century. Maka bermulalah hancurnya Gaza. Bermula hancurnya Gaza dengan apabila Trump dilantik menjadi Presiden Amerika kali yang pertama. Dan dia sudah hampir untuk mengambil Masjid Al-Aqsa. Sudah hampir. Tetapi akhirnya perjuangan dilancarkan oleh pemuda-pemuda Gaza. Dan sudah ada perancangan yang jelas untuk menjadikan Jerusalem sebagai capital of Israel. Mereka menjangkakan dengan sokongan negara Teluk, maka negara Israel Raya dapat ditubuh dengan mudah. Tetapi ada penghalang. Gaza dan Iran. Negara Arab lain semua bersetuju dalam konteks ini. Bersetuju dalam konteks normalisasi. Dan akibatnya lah Israel bakal membina sebuah empire yang besar yang mereka dakwa sebagai bumi yang dijanjikan. Dan mereka akan jadikan Jerusalem sebagai kapital kepada Israel. Di situ ialah Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Bermaksud Masjid Al-Aqsa akan hilang status Masjid Al-Aqsa, tetapi diganti dengan bangunan lain. Perancangan ini bukan berlaku secara tiba-tiba. Dilakukan oleh Henry Kissinger. Sebelum dia menjadi setiausaha negara Amerika, dia telah merancang bagi pihak Israel, bagi pihak Yahudi, Zionis, yang ketika itu dia adalah ketua kepada New World Order. New World Order ini nama asalnya adalah Zionis. Sebelum Zionis, dia bernama The Federation of Jewish People, ataupun lebih kurang itulah Federasi Yahudi sedunia. Sebelum itu namanya ialah Bani Qonokha, berada di Madinah. Bani Qonokha ialah kaum Yahudi yang berada di Madinah ketika sebelum Rasulullah sampai lagi. Bani Qonokha, Nadir, Khaybar. Tetapi mereka berjanji dengan Rasulullah untuk setia dengan Rasulullah dalam Sahifah Madinah. Tak lama kemudian mereka memerangi Rasulullah. Rasulullah perangi mereka. Mereka telah dihalau dari Madinah dan mereka telah lari ke Amerika, Eropah, Rusia, Poland dan sebagainya. Sekarang mereka muncul kembali di New York. Dan ketua mereka ialah daripada Madinah. Mauyang mereka. Namanya Henry Kissinger, ketua mereka. Dan perancangan 40 tahun lepas ialah negara Arab harus dihapuskan demi untuk mendirikan negara Israel. Dan berita yang keluar tahun 60-an, 70-an lepas, Kissinger mengatakan la budda min ihtilal 70 dawlin fi syarqil awsat. Kita mesti merampas 7 buah negara Arab untuk dijadikan sebagai bumi Israel. Dan ini tuan-tuan boleh baca satu persatu negeri yang dimasukkan daripada Iraq sampai ke Mesir. Agenda dia ialah untuk hapuskan penduduk lain, dan yang muncul ialah one world government, one world leader, one world religion. Dan one world religion telah dijamakan di Abu Dhabi dengan yang disebut tadi, dengan 3 bangunan berpadu tadi. Kemudian one world currency, US dollar. Dan ini terdapat dalam agenda sulit mereka. Apabila kita mengatakan agenda mereka, mereka katakan kita fitnah. Tetapi bila file Epstein telah keluar apa ini, bukan fitnah,
bukan konspirasi, hakikat. Inilah yang dirancang ratusan tahun lepas, yang dijelmakan satu persatu. Mula-mula negara Arab, 7 buah negara mesti dihapuskan, termasuk Turki, Mesir, dan negara Teluk. Kemudian dalam perancangan ini, Rusia dan juga China akan dihapuskan. Untuk menghapuskan Rusia, masuk Ukraine. Ukraine ialah pintu masuk untuk hancurkan Rusia. Kemudian Asia Tenggara akan menjadi pintu masuk ke Taiwan. Dan daripada Taiwan akan memerangi China. Dan mereka yakin mereka dapat menang dengan mudah. Apabila China dan Rusia telah ditawan ataupun dikalahkan, maka muncullah Israel Raya seluruh dunia. Di sini ditulis, baca tuan, tak nampak, tak apalah. Arab yakin dengan pertolongan Amerika. Ini gambar kartun. Semua Israel di luar Jubah, luar dalam pun Israel. Maksudnya segala hidup mereka untuk Israel. Masjid bukan untuk solat, untuk berbangga. Sebab Arab tidak dapat dipisahkan dengan masjid. Jadi bina masjid yang besar tapi bukan untuk solat. Solat ada tapi ruangnya taklah sebesar masjid yang diumumkan. Kecil ya tempat dewannya, besar lagi walaupun kecil besar. Tapi nak banding dengan keseluruhan bangunan yang sangat besar, maka tempat solat kecil. Dan mengikut Amerika, Yahudi, UAE ialah penyokong yang paling kuat untuk Israel. Bukan saya kata, tetapi Kepala Presiden mereka, J.D. Vance mengatakan, terima kasih kepada UAE, terima kasih kepada Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, sebab mereka lah yang banyak membantu Israel untuk Amerika bertapak dengan Teluk. Rupa-rupanya Amerika duduk dengan Teluk bukan untuk menjaga negara Arab, tetapi untuk menjaga Israel. Hasilnya, uang yang banyak dari negara Arab, military base Amerika yang berada di negara Teluk, digunakan untuk membantu Israel menghancurkan Gaza. Sebab Gaza ialah pengganas mengikut tarifan Barat. Maka dalam masa 3 tahun yang kebelakang ini, Gaza sudah hancur. Yang bertanggungjawab menghancurkanlah Israel dan Amerika. Yang bertanggungjawab untuk menghancurkan Gaza ialah UAE dan negara Arab yang bersekutu. Secara langsung atau langsung, tentu tidak suka didengar oleh mereka. Dan inilah yang dapat hidup. Yang dapat Israel hidup ialah sokongan negara Arab. Tanpa sokongan negara Arab, Israel tidak boleh hidup. Dan sekarang apabila Gaza telah hilang, mereka mengembangkan ke kiri kanan untuk memperluaskan daerah Israel. Perkembangan selanjutnya, mereka telah masuk ke West Bank. Tapi Barat yang ada Masjid Aqsa di sempadannya. Masjid Aqsa kata ditadbirkan oleh yang bahagian ditadbirkan melalui Jordan. Dan setakat ini rumah di West Bank telah diruntuh oleh manusia ini. Manusia yang bernama Itamar bin Rafid. Dia telah menghancurkan 5,700 dan West Bank bakal menjadi Gaza yang kedua. Dan UAE kekal untuk support Israel. Hancurkan Gaza. Sebab Gaza pengganas. Islam menganggap saudaranya pengganas dan harus dihancurkan. Ini nasib umat Islam yang berjuang untuk pertahankan Masjid Aqsa. Pertahankan pun mereka. Negara Arab Sunni kononnya tidak bersama dengan perjuangan Hamas untuk pertahankan Masjid Aqsa yang diceroboh Israel. Sebelum peperangan Iran-Amerika, Trump datang minta uang daripada Qatar, daripada UAE, daripada Saudi. Datang dengan kapal terbangnya mega. Sebelum datang ke sebelah timur, termasuk negara kita.
ialah misi untuk mengumpul wang bantuan. Arab mengatakan kita keluar zakat. Kita keluar zakat pada Trump sebagai asnaf yang mu'allafati qulubuhum. Saya tak pernah dengar, tetapi itulah yang disebut sebagian oleh kawan kita yang balik daripada Teluk. Maksudnya al-mu'allafati qulubuhum ini tak semestinya ma'alah. Tetapi orang yang jahat pun boleh juga kalau kita takut jahat dia. Maka wang ini boleh diberikan mengikut sebahagian daripada pandangan mereka, bukan pandangan kita ya. Maka terang datang pungut zakat. Nak gelap ada je kata. Dia datang untuk pungut zakat. Zakat lama dah tak bayarnya. Disambut besar-besaran. Kata Trump, Saudi bagi zakat 1 trilion. Bukan zakat lah, bantuan. Kata Trump. Qatar bagi 1,2 trilion. UAE bagi 1,4 trilion. Jumlah berapa tu? 4 trilion. Trilion tu tuan. 1 trilion berapa kosong? Berapa kosong? Saya pun lupa berapa kosong trilion. Dan duit ini diberikan kepada Israel. Hancur Gaza. Gaza sudah hancur. Maksudnya setiap rakyat mereka ada saham dalam kehancuran Gaza. Pemimpin tiga-tiga negara ini ada saham. Bahkan seluruh Teluk ada saham untuk hancurkan Gaza. Langsung atau tidak langsung. Sebab military base yang dibina oleh Qatar di negara Teluk akhirnya berperanan untuk hancurkan umat Islam di Gaza. Kemudian Gaza ialah Sunni. Kemudian hancurkan Lebanon yang Syiah. Hancurkan Yaman yang Syiah. Sama ada Syiah ataupun Sunni tak penting. Dua-dua harus hapuskan. Bagi mereka tak penting. Yang penting ialah Islam hapus. Kalau boleh gunakan Sunni, kita guna Sunni untuk hancurkan Syiah. Bila Syiah sudah habis, kita hancurkan Sunni. Dan kita hancurkan Islam seluruhnya. Ini mesej mereka. Dan dalam lawatan tersebut, maka gadis-gadis menyambut Trump dengan berbagai-bagai gaya. Rambutnya panjang, dibuka dan ditunjukkan dengan hebat sebelum diberikan bantuan zakat ke bantuan apa tenteraan. Disambut sebagai pemimpin datang daripada langit. Seolah-olah. Dan Qatar, UAE, Saudi masing-masing memberi 2 trilion. Tadi dia kata 1 trilion lebih. Yang sebenarnya 2 trilion. Jumlah 6 trilion. Tetapi Gaza yang kehausan, kelaparan tak diberi oleh kerajaan yang membantu ialah rakyat. NGO yang membantu. Saudi juga membantu rakyat mereka, bukan kerajaan. Baru saya tahu, rupa-rupanya kerajaan dengan rakyat tak sama. Rakyat Mesir sangat prihatin kepada penderitaan Gaza, tetapi bukan kerajaannya. Rakyat Jordan sangat prihatin, tetapi bukan kerajaannya. Dan itu beza antara kerajaan Arab dengan rakyat Arab. Saya bercakap tentang kerajaan. Jangan salah sangka. Di luar sana ada kritik saya, dia kata saya rakyat Jordan banyak. Dia tak dengar ceramah saya. Saya ulang di malam ni. Supaya dia faham. Subhanallah. Dia dapat zakat. Banyak. Bukan zakat tuan. Zakat quote and quote. Al-Mu'arrah Al-Kubra Al-Ummat Al-Arabiyah Wal-Islam Islamiyah Was-Sunnah Wal-Tauhid Al-Maqus Amerika Israel. Dia dapat wangnya banyak daripada Arab. Wang ini segera diberi kepada Israel. Israel segera membunuh Gaza. Tak cukup lagi. Kita minta bantuan lagi. Supaya Gaza hancur. Ada yang menghadiahkan kapal terbang. Nak bagi supaya Amerika sayang diberi Boeing. Tetapi rakyat Gaza kelaparan.
Sanggup mereka lakukan demikian. Dan rupa-rupanya dalam proses untuk perangi Iran. Sebab Iran lah yang pertahankan maksud Allah daripada runtuh Jerusalem, daripada menjadi ibu negara Israel Raya. Ini dia yang Syiah. Yang Sunni telah sepakat dengan normalisasi Deal of Century melibatkan seluruh negara Sunni. Negara Sunni telah dimandulkan. Bukan Sunni, tuan-tuan. Negara Sunni. Dengar sekali lagi. Negara Sunni tak sama dengan Sunni. Negara Islam tak sama dengan negara umat Islam. Kita ni negara umat Islam, bukan negara Islam. Negara Islam melaksanakan Al-Quran sebagai perlembagaan tertinggi. Yang melaksanakan dalam perlembagaan undang-undang federal menggunakan ini baru negara Islam. Yang menggunakan undang-undang selain undang manusia bukan negara Islam, negara umat Islam. Maksudnya umat Islam majoriti negara tersebut. Kena faham betul-betul. Malam ini malam kena faham. Lalu mereka menuduh Iran ada senjata nuklear. Maksudnya datang sudah bersedia dengan wang rakyat negara Sunni untuk perangi Syiah. Disokong oleh dunia Sunni supaya Syiah hancur sebab dia sesat. Sebab dia kafir, kata sebagainya. Maka diada-adakan alasan yang tidak valid. Sedangkan Ali Khamenei mengharamkan nuklear berdasarkan kepada akhlak peperangan Rasulullah. Sebab dalam peperangan tidak boleh musnahkan alam semesta, alam sekitar. Rumah ibadat, orang tua, hospital tidak boleh dimusnahkan. Tetapi sekiranya nuklear digunakan, semua hancur. Maka Ali Khamenei keluar fatwa, semua dunia tahu. Haram membina nuklear, semua dunia tahu. Diakui oleh bangsa bersatu yang tidak ada nuklear. Dan ini peperangan dicetus. Gambar kartun ini untuk tuan-tuan faham apakah yang sedang berlaku di Timur Tengah. Peperangan antara Iran dan Amerika, inilah gambar kartun supaya mudah faham. Tafsirkan sendiri. Akibatnya, gadis-gadis sekolah tahfiz mati berkelimpangan ditembak oleh Amerika. Amerika tembak membunuh 168 gadis 12 tahun, sekitar 12 tahun, pelajar yang tidak ada sebarang dosa. Purposely, sebab permintaan daripada berhala Ba'alun. Sebelum serang Iran, Trump telah pergi menyembah berhala ini. Berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas. Dalam surah Al-Qasas, tuan-tuan baca, Nabi Ilyas berdepan dengan penyembah berhala Ba'al. Dan di antara yang menyembah Ba'al ini orang Khazar. Ia duduk di tepi Azerbaijan. Saya pergi Azerbaijan, masih ada orang yang Khazar ia sembah Ba'al ini. Di Lebanon ada satu bandar bernama Ba'labak, iaitu penduduk yang pernah menyembah Ba'lan, yang merupakan berhala. Sebelum menyerang Iran, berhala kata, korbankan, saya ingin darah 168 orang. Kemenangan akan dapat dalam masa seminggu. Maka Trump membuat pengisytiharan dalam Kongres mereka, kita akan ambil Iran dalam masa 1 minggu. Sebab berhala kata demikian. Sebab dia telah laksanakan pembunuhan gadis-gadis berusia 12 tahun. Gadis sunti. Berhala nak gadis sunti. Bukan yang sudah beristeri, bukan. Dunia senyap. Iran bermandi darah. Pemimpin tertinggi Iran terbunuh. Ali Khamenei. Senyap. Bagus. Sudah mati musuh kita. Tetapi kisah tidak berhenti situ. Iran membalas. Dan dia bagi warning, jangan pergi majlis
pengkemungkinan Khamenei sebab siapa pergi musuh kita. Lalu Arab dipesan jangan pergi, tapi Arab pergi juga. Dan oleh sebab itu negara yang datang untuk pengkemungkinan Khamenei semakin banyak. Semua dilarang. Dan Eropah tidak jemput, tetapi hampir semua negara Islam datang. Maksudnya Amerika sudah tidak diendahkan. Pengkomunikasi ini diambil masa 4 bulan selepas pembunuhan. Sebab tiada masa untuk masa ruang, semuanya peperangan, hanya tertangguh 4 bulan. Iran serang kembali. Iran serang kembali balik rebes di negara Arab. Ini dia. Seluruh dunia kondem Iran. Tadi yang mati 188 dan juga pemimpin Iran semua diam. Tetapi bila Iran serang balas, maka dunia kondem. Kita sekarang tidak bercakap tentang Syiah Sunni. Kita bercakap tentang geopolitik. Kita bercakap negara yang zalim menyerang negara yang kena zalim. Yang zalim Amerika menyerang anak-anak. Yang kena zalim Iran. Dan kita melihat orang yang dizalimi bukan kerana Syiah. Ingat betul-betul. Ada lagi yang kontak saya. Tak apa-apa hal. Bila kita lihat Venezuela diserang oleh Amerika, kita sokong Venezuela. Bukan kita sokong Kristian, kita sokong Venezuela sebab dia dizalimi oleh Amerika. Sama seperti Iran dizalimi oleh Amerika. Tetapi apabila Iran menyerang balas, semuanya mengutuk Iran. Seluruh dunia. Rakyat Malaysia ramai yang kutuk. Tapi tak kutuk tadi. Masa Iran serang, mati bergelimpangan. Yang Iran serang ialah tentera. Yang Amerika serang ialah anak-anak yang tak berdosa. Sama seperti Gaza. Dan Iran telah membedil jabatan yang menghubungkan UAE dengan Arab Saudi. Minyak yang dilalui oleh itu selepas Amerika menyerang jabatan Iran. Hari kemudian jenazah yang bakal diarak ke Iraq melalui jambatan. Jambatan ini dibom oleh Amerika. Hari pengkembalian. Kemudian Iran balas bom jambatan juga, Kisos. Kebetulannya pula jabatan yang Amerika bom ini China yang bina. China tersedia bina bersama untuk bawa minyak. Selain pada kereta api lalu di situ dibom oleh Amerika, maka Rusia dengan China mengatakan Amerika sekarang berdepan dengan saya. Berdepan dengan Rusia dan China, dan kita tahu hasilnya apakah. Maka inilah kita lihat yang hancur ialah seluruh military base Amerika di negara Teluk. Sama ada di Bahrain, di Qatar, di Kuwait. Rupa-rupanya yang mati ialah tentera Amerika. Tentera Israel duduk di Dubai. Di dalam Jumairah yang saya sebutkan tadi. Dalam Burj Arab. Dia tempat yang istimewa. Rupa-rupanya tentera Amerika mati untuk membela Israel. Israel menyimpan tenteranya sebab nyawa Israel sangat mahal. Nyawa orang mereka tak penting. Yang penting adalah Israel. Apatah lagi orang Arab harus dibunuh semuanya. Dan subhanallah, kalau kita mengetahui orang yang zalim, kita masih menyokong, maka keluarlah daripada Islam kalau hadis itu sahih. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, sahih atau tidak saya tak semak. Man masya ila zalim li'inahu
wa huwa ya'lamu annahu zalimun faqad kharaja min Islam. Siapa yang menolong orang zalim, kita bercakap tentang zalim ni, bukan Syiah ya, zalim. Rasulullah bersabda zalim. Siapa yang menolong orang zalim untuk menolongnya dan dia tahu dia zalim, maka keluar dari Islam. Qad kharaja min Islam. Tak, bukan Syiah, bukan Sunni. Zalim. Iran bom jabatan yang menghubungi UAE dengan Arab Saudi. Jabatan ini jabatan mega. Hancur. Namanya jabatan kifahat. Inilah kita katakan ya stroke dalam hotel juga. Sebahagiannya, kebanyakannya menempatkan tentera Israel. Dan Iran tepat serang hotel. Hotel itu tidak ada orang awam. Khas untuk tentera Amerika dan Israel. Tepat kena. Dan Amerika mengatakan tengok Iran serang orang awam. Bohong. Dia serang ialah base tentera dan juga tempat penginapan. Penginapan itu duduk celah-celah antara Burj Khalifah dengan Jumairah. Dia pilih tempat itu dan ini Amerika tak boleh percaya. Sebab bom itu jatuh tepat atas hotel itu. Tak lari sikit pun. Tak ada orang awam yang mati. Macam mana Iran boleh lakukan presis? Dan dia kata Iran membunuh orang awam. Itu diulang di Malaysia. Yang hubungi saya, semua Iran zalim bunuh orang awam. Ini dia. Yang dengar, yang pada ni dengar betul-betul. Dubai ialah tempat yang misal kena. Di sini bangunan ini tak tahulah hancur separuh ataupun setengah ataupun sikit tak tahu. Ini tempat tentera Israel duduk. Yang satu malam $1,500 sewa. Dan terkiak-kialah Israel dan mereka. Iran terus bom. Tapi tempat dia bom ialah di tengah-tengah kota Dubai. Tempat penempatan tentera Amerika dan Israel. Inilah yang mereka pening. Bagaimanakah Iran tahu? Rupa-rupa dia lupa. Dia bom jabatan Rusia dan China. Dia lupa. China Rusia lah yang beritahu ini. Dan apa yang berlaku yang macam result yang sangat penting ni, tengok yang sebelah kiri dia bom Iran, yang sebelah kiri tak ada pokok kumur yang duduk di tengah laut, tak ada. Kalau kita lalu dengan kapal terbang sebelum ni kita nampak di bawah ada yang Palm Beach ke apa dia panggil, Palm Island kan. Sekarang tak ada lagi dah, hilang. Nak pergi mana Dubai? Orang takut dah nak pergi. Jadi pelancongan Dubai hilang sama sekali. Tak ada siapa nak pergi dah sekarang. Itu dia Paradu Pasanarhim Sailal Arami Wabaddaluhum bijannatai dan ila akhirnya. Dan bila mereka berpaling pada kebenaran, maka Allah gantikan kebun yang mewah tadi dengan hanya 2 kebun yang rasanya pahit. Khamtin wathrin min sindrin qalil, dan sedikit buah bidara yang sedikit. Pokok asal tuan-tuan dia daun kecil-kecil. Masih ada dekat Dubai. Cuma kita tak kenal. Saya tanya yang mana satu pokok asal, dah tunjuk saya. Ini pokok asal yang Allah sebut tadi. Yang tinggal pokok asal athrin wa sidrin, buah sidir. Sidir ini buah bidara. Dan kebun yang buahnya pahit. Ini ada di sana. Allah gantikan buah yang manis dengan yang pahit. Ada pula orang yang kata itu macam pahit. Mengada-ngada sungguh. Sekarang hotel yang mewah sama ada di kawasan Burj Khalifah, tak kawasannya mengalami kehancuran. Kehancuran ini tak dapat diketahui sebab berita tak sampai sepenuhnya. Hanya kita tahu melalui TOI, Times of India. Sebab India ada sana. Dialah hantar berita kepada kita. Dan India ni dia hantar berita bahawa hancur dah hotel, jangan pergi lagi. Tak selamat duduk di Dubai, maka orang tinggal Dubai. Airport Dubai ditinggalkan. Saudi, Doha, Dubai, drone datang mencurah-curah. Sebab dia bunuh anak-anak, tak ada siapa pembelaan.
Tetapi dunia sekarang telah condemn Iran sebab serang negara Arab. Dia tak kata serang Amerika. Sebelum serang sudah beritahu saudara-saudara yang beriman sekalian. Saudara telah host ataupun menjadi tuan rumah kepada mereka yang bercita-cita untuk hancurkan kami, dan tuan sendiri bila kami habis, tuan kena hancur. Sebab itu dia letakkan kem tentera mereka dan negara tuan. Kena faham, jangan fitnah, kata Arab. Fitnah pula. Dan kami akan serang tuan sekiranya kami akan serang base militeri Amerika sekiranya tuan tidak bertindak memindahkan mereka. Dan mereka permainkan Iran yang diboikot oleh dunia selama 50 tahun, tentulah negara yang akan kalah dengan mudah. Tetapi Iran bangkit, terperanjat buruk habis negara Arab. Airport damage dan Dubai Airport apabila sudah diberikan amaran oleh Iran, dia bagi 1-2 misal, walaupun tidak rosak sepenuhnya, orang tak singgah dah. Jadi airport orang melencong tempat lain. Masih buka tetapi orang tak berani lalu. Maka Dubai telah di temporary close sebab serangan Iran datang mencurah-curah. Dan konsulat pun terbakar, US konsulat terbakar. Iran pilih tentera dan juga kapten mereka, bukan rakyat awal. Itu sebab Dubai tak boleh nak komplain bahawa tak ada rakyat Dubai yang mati tentera semuanya. Ini yang dia peliknya. Kalau ada terkena, saya tak tahu. Tapi dalam berita mengatakan yang Iran tumpukan ialah tentera. Mereka tumpukan orang awam. Berita yang keluar ke Malaysia, Iran yang bunuh orang awam. Terbalik sama sekali. Dan AI membuat bancian data percakapan Trump. Dalam satu hari, Trump berbohong 179 kali. Ini direkodkan AI resmi. Maksudnya, ya Trump mengatakan Iran yang menyerang awam, dia rekod dia satu hari average 179 kali bohong. Dan berita kita petik daripada perkataan Trump. Kalau sekali orang berbohong, hadis yang tolak. Apatah lagi satu hari 179 kali. Akibatnya, Dubai ditinggalkan oleh penerbangan. Daripada negara yang bergantung kepada pelancongan, berakhir pelancongan yang datang ke Dubai, maka Dubai menjadi miskin kembali. Lebih-lebih lagi apabila Iran telah menutup Selat Hormuz, maka penderitaan Dubai bertambah. Minyak tidak boleh ekspor daripada Abu Dhabi. Dia selalunya ekspor melalui jambatan tadi. Tak boleh ekspor lagi jambatan laut tu. Akibat tangan sendiri menyebabkan dia tersepit. Dan itulah yang berlaku di Dubai. Sekarang Trump tenggelam di laut, di Selat Hormuz. Tak boleh bangkit-bangkit lagi. Apa yang berlaku ialah tentera Amerika mati setiap hari. Ketika mati 600 orang, dia sebut 12 orang. Dia sembunyi 500 orang. Tetapi dia tak boleh selama-lamanya. Dia balik bawa 12 keranda. Yang 500 dia sembunyi. Kat mana tak tahu. Tetapi apabila Kongres di dalam parlimen atau pada Kongres Amerika, ada Republican, ada Demokrat. Yang mereka adalah Republican. Yang bertanya oleh Demokrat, mana tentera kita yang mati? Jangan bohong. Kami tahu tentera kita mati bergelimpangan. Kat mana letak? Rakyat Amerika sudah bangkit untuk menentang kerajaan mereka. Ini ialah kemuncak. Iran tak boleh buat di negara mereka. Tetapi rakyat yang bangkit. Dan Trump is out. Trump telah kalah. Diisytiharkan oleh ketua joint yang dikeluarkan oleh CENTCOM, dan dia mengatakan bahawa Empire America enters a dead
And Amerika tak boleh perang lagi dah. Kalah. Bukan diumumkan oleh Iran, diumumkan oleh Panglima tenteranya sendiri. Resmi, Amerika telah kalah sebab senjata sudah habis. Peperangan berlaku 3 bulan yang Amerika jangka 1 minggu. Senjata habis. Dan sekarang nak berunding dengan Iran, Iran tolak. Sebab 2 kali, 3 kali telah tap ballot. Perjanjian yang diadakan di Qatar, di Islamabad, Switzerland. Tiap kali perjanjian, Amerika, Israel mencoba. Sekarang kali 4, mereka benar-benar kalah. Kalah. Betul-betul kalah. Dan diumumkan oleh Ketua Panglima Perang mereka sendiri. Tetapi nak berhenti, kena berdamai. Berdamai ditolak oleh Iran. Dan Trump jadi gila. Apabila 3 bilion yang digunakan, yang dihantar, yang syarat, antara syarat perdamaian, bayar kami. Amerika harus bayar kepada Iran sebanyak mana dia musnahkan harta benda Iran. Tak apa, kami bayar. Asal putih perang. Dan dia hantar duit UAE. UAE tolong bayar ke Iran. Kami kalah dah. Suruh UAE lagi, suruh Dubai bayar. Bayarlah Dubai 3 bilion. Dan tak cukup, kena bayar banyak lagi. Berapa lagi? Tapi ini pendaduan. Tetapi selagi tidak memenuhi syarat yang Iran beri, maka tidak akan ada perdamaian. Harta Iran dan kerugian Iran selama 50 tahun dibaikot oleh dunia atas kedesakan Amerika. Harus dibayar. Sebagaimana Jepun membayar pada Amerika dalam Perang Dunia Kedua, maka demikianlah Amerika harus membayar pada Iran. Tetapi yang dikeluar kat Malaysia, Iran kena bayar ke Amerika. Dari mana berita ini pula? China mengatakan bahawa supaya aman, Amerika harus keluar daripada negara Arab. Dia menceritakan kepada Saudi, kalau ingin aman, keluarkan Amerika daripada negara anda. Sekarang kami berdepan dengan Amerika, bukan lagi Iran. Sebab dia menyentuh kepentingan kami, jawatan kami, kapal kami dan sebagainya. Sekarang kami berdepan dengan Amerika. Kepada UAE, setiap misal ataupun peluru berpandu yang dihantar ke Dubai, dia tulis Ya Habibi, Ya Habibi. Dia tulis special. Ini hadiah untuk anda. Kerana anda bersama dengan mereka, kami sudah beri amaran berkali-kali. Ya Habibi, inilah hadiah untuk anda pula. Inilah apa yang berlaku di Dubai. Penyokong Israel nombor 1. Dan dalam terakhir, Iran mengatakan kami akan mengambil, kalaulah Emirat dan juga Bahrain tidak berhenti, kami masuk dengan tanda darat dan kami jadikan sebahagian daripada Iran. Lagi besar Iran. Lagi besar Iran. Dan ini dikeluarkan oleh berita Gaza. Gaza yang keluar. Kami akan masuk meneluki Bahrain dan Emirat. Kami akan mengambil Jordan. Lagi besarlah Syiah. Habis jadi Syiah lah. Sepatutnya semua negara Sunni berpakat untuk menentang Amerika ataupun sekurang-kurangnya mengeluarkan base tentera Amerika, dan kita bersatu di bawah Sunni sebagai satu pasukan yang besar. NATO Islam. Kanada telah menghapuskan atau membatalkan semua flight dia ke Dubai. Ada yang masih melalui. Sebahagian yang Azerbaijan masih ada lagi, tetapi penerbangan yang sangat sedikit, tidak sebagai asalnya. Semua sebelumnya Dubai menjadi hub. Semua akan tumpuan Dubai. Sekarang hanya beberapa penerbangan, dan Kanada khususnya cancel semua sampai tahun 2027. Dubai Tourism Collapse. Sebagai kota destinasi pelancongan telah habis.
Orang keluar, rupa-rupanya keluar ini Yahudi. Baru kita tahu yang duduk ramai di Dubai itu Yahudi. Yahudi keluar daripada negara Teluk, keluar daripada Dubai. Kota yang sangat mewah telah bertukar menjadi kota hantu sekarang. Berita tidak banyak yang kita dapat gambar, tempat disembunyikan. Dan itulah kisah yang Allah sebut dalam surah Sabah. Maka terjadi apa yang berlaku di Sabah berulang di Dubai. Apakah yang berlaku sekarang? Sekarang Rusia, China direct menentang Amerika. Ini tak banyak berita disiarkan. Dan Amerika kalah. Kalah yang jelas. Amerika telah kalah. Setelah Hormuz diisytiharkan Iran, kami yang punya, kami yang tentukan. Kami akan tutup sampai 2029 sampai term Trump telah berakhir. Ataupun kalau ingin kami buka, kami ada syarat-syaratnya. Dan Trump telah kalah sebagai orang yang kalah. Kita ingat Amerika kuat, rupa-rupanya dia tak ada kekuatan langsung. Tenaga zahir kuat, tenaga batin hilang. Trump telah kalah. Bukan disahkan oleh Iran, disahkan oleh Kongres Amerika. Kongres Amerika isytiharkan Iran telah menang, Amerika kalah. Tapi dia tak kata Amerika, Trump yang kalah. Sebab apa yang dilakukan Trump tak di-approve oleh Kongres. Maksudnya Trump yang kalah. Kami tak kalah, kata Kongres. Sebab kami tidak benarkan mereka Trump bersama dengan Israel dan Zionis, New World Order menyerang Iran, kami tak approve. Tetapi dia lakukan bukan dengan kerusuhan Kongres. Dan diisytiharkan oleh Kongres, Trump telah kalah peperangan. Dan itulah diisytiharkan oleh US Senator. Reportnya lah, peperangan dengan Iran mendedahkan selama ini yang disembunyikan oleh mereka sebagai negara yang sangat lemah dalam tentera. Dia kalah dengan Vietnam. Amerika kalah dengan Vietnam tahun 1970-an. Vietnam tak ada sebarang teknologi. Yang Vietnam ada bulu. Dan dia gali terowong. Vietnam kali terowong. Amerika kalah dengan bulu. Amerika pergi ke Somalia dan kalah di Somalia. Sehingga mayat tentera Amerika ditarik oleh orang Somalia. Tentera mereka terperangkap di tengah-tengah Mogadishu. Siapa yang pergi selamat? Siapa yang pergi selamat? Malaysia. Tentera Malaysia yang pergi selamatkan. Berita ini tak tahu ke? Tak tahu. Di Cuba mereka kalah. Afghanistan Amerika kalah. Pakistan Amerika kalah. Dengan Jepun Amerika kalah. Dengan Jepun Amerika kalah 4-1. 41 dia kalah di Pearl Harbor. 42 dia kalah. 1943 dia kalah lagi. 1944 dia kalah lagi. 1945 dia guna bom atom ke Hiroshima, dia menang. 4-1. Yang orang Malaysia sebut Jepun kalah. Jepun tak pernah kalah. Yang dibom oleh Amerika ialah kanak-kanak dan wanita. Sama seperti Gaza. Tentera Amerika, tentera Jepun duduk di Melaya, di Singapura, di Jawa, di Sumatera. Mereka tak ada tentera di Jepun. Mereka semua keluar berperang. Yang dia bagi bom anak-anak dan juga wanita. Dia menang 4-1. Dengan Iran 5-0. Bila Amerika menangnya? Yang penyokong Amerika di Malaysia, yang hubungi saya. Dia kata saya buta mata. Tak melihat Amerika superpower. Menang perang dunia kedua. Betul saya kata, tapi 4-1. Dia tak belajar sejarah. Dan Jepun tak kalah medan peperangan.
Tetapi kerana orang Jepun dia boleh harakiri kalaulah dia bersalah. Di atas dasar inilah dia menyerah kalah. Tetapi tentera tak kalah. Sekarang Iran tak kalah. Mereka tak pernah menang dalam peperangan. Kalau dengan Vietnam pun kalah, dengan siapa lagi nak menang? Dia masuk siap negara menceroboh tapi tak pernah menang. Dia keluar perlahan-lahan. Bila kalah dia akan keluar. Dan sekarang dia telah keluar dalam negara Teluk. Dan inilah yang berlaku. Dia mengatakan seperti ini, Mojtaba Khomeini, iaitu anak Ali Khomeini, telah terpotong kaki dan telah hampir mati. Kadang-kadang dia sebut dah mati. Itu tak keluar-keluar. Bila Amerika kalah, Khomeini Junior telah keluar. Kaki dia baik, tak ada apa-apa, bersela situ. Ini kampas malam. Bercakap borak minum kopi dengan kawan rapaknya. Yang Amerika kata telah tak ada, mati dah. Kaki dia, sebab kaki dia terkena bom, dia pakai apa? Dia pakai kaki palsu. Ini dia. Dia angkat kaki dia tunjuk, duduk bersela. Maksudnya Amerika berbohong dalam berita dia. Dan orang Malaysia yang hubungi saya, dia buat gambar kaki Mojtaba telah terpotong. Rupa-rupanya dia sokong Amerika betul-betul lah. Sanggup keluar berita yang palsu untuk menyokong mereka. Itu orang kita. Yang hubungi saya lah. Yang lain itu baik-baik. Sekarang, Israel, Amerika telah tinggal negara Arab perlahan-lahan sebab kalah. Dia keluar daripada Bahrain pergi ke Jordan. Daripada Jordan keluar perlahan-lahan pergi ke Israel. Dan secara resmi Amerika kalah. Berita CNN, mereka menang. Sebab 179 kali bohong satu hari. Tengok berita BBC, mereka telah menang. Akibatnya mereka keluar perlahan-lahan. Naik kapal terbang perlahan-lahan lagi ke sementara sebelum pergi ke negara yang lain. Maksudnya sebahagian kem tentera di negara Teluk telah kosong. Kem tentera Amerika telah kosong negara Teluk. Berita ini tak sampai pada kita. Dan beranilah 3 buah negara. Turki, Pakistan dan Saudi berani. Amerika tak ada. Skor-koranya, tariknya telah patah. Kita berkumpul. Tunjuk berani. Kita berkumpul depan Kaabah. Kita istiharkan kita pakatan bersama. Amerika tak ada dah. Depan Kaabah, tuan-tuan. Tak silap saya, di atas Bukit Jabal Qubais. Ada satu istana yang apabila mereka runtuhkan Masjid Bilal. Tuan tahu, di atas Abu Qubais ialah Masjid orang Melayu. Namanya Masjid Bilal. Diruntuhkan oleh kerajaan mereka. Dan sekarang dibina istana. Asalnya istana Raja Fahad. Kemudian barangkali istana Jamreh mereka yang duduk di tepi Kaabah. Tepi Mas'ah. Dan mereka bertiga telah keluar. Saudi, Pakistan dan Turki telah keluar buat pakatan bersama. Di sini kita tidak faham pada mulanya, tapi akhirnya kita faham bahawa pakatan ini selepas Amerika telah keluar daripada Jordan. Iran kata kenapa tak ambil Amerika sekali? Ini bila Iran cakap itu memanglah. Pada mulanya saya sangka dirancang oleh Amerika. Rupanya Amerika telah keluar. Pakatan ini dilakukan selepas Amerika kalah. Ini gambar kartun supaya tuan-tuan mudah faham. Panggil Amerika sekali. Bagi Iran, dia tak percaya ini independen daripada Amerika. Iran tak percaya. Saya juga tak percaya mula-mulanya. Tetapi apabila China mengatakan tidak ada Amerika lagi. Amerika sudah tidak ada pakatan ini. Barulah saya perbetulkan apa yang disebutkan 2-3 hari lepas. Sekarang Amerika tidak terlibat. Sekarang mari negara Sunni, mari kita bersama. Masa inilah untuk kita bersama, tuan-tuan. Saudi bersama. Nak lawan Iran, persilakan sekarang. Kita perlu bersama
wa'tasimu bihablillah jama' wala tafarraqu. Tadi kita sokong Iran kerana dizalimi. Sekarang kalaulah ada peperangan Sunni dengan Syiah, kita sokong Sunni. Sekarang masa untuk kita bersatu. Tapi boleh percaya ke? Boleh percaya ke? Saya masih tak percaya. Mesir kata kami akan bersatu. Kita tahu Mesir penyokong Israel. Kita tahu Saudi penyokong Israel. Kita tahu Turki muzabzabi baina dhalik. La ilaha ula wa la ilaha ula. Pakistan la ilaha ula wa la ilaha ula. Apa dia maksud dia? Tata carilah surah An-Nisa. Dan Mesir kata kami join supaya besar. Iran kata marilah kita sama-sama sana. Yang cadangkan ini Iran. Ketika kota diserang oleh Israel, yang lepas Iran yang cadangkan kita bentuk NATO Islam. Sekarang tanpa Iran, mereka bersatu. 3. Seorang presiden, bendari, seterusnya. Kalau Iran masuk, penyimpan kira-kira lah. Penyimpan kira-kira. Itu kalau Iran masuk. Ya cadangkan Iran. Ketika Qatar diserang oleh Israel, Qatar mengadu pada Iran. Iran mengatakan mari kita tubuh NATO Islam. Dan Qatar telah bersedia. Tetapi dalam pakatan Qatar tak termasuk. Jadi jawatan presiden sesuai dengan pada hari tak ada peluang untuk Qatar. Kalau ada pun penolong. Untuk Iran kalau masuk pengira kira-kira ataupun penyemak kira-kira. Tak pentinglah, tak ada dia pun tak apa syarat. Dan Bangladesh masuk pula. Okey. Iran mengatakan mari kita bersama. Syiah ataupun Sunni mari kita bersama. Kita lawan Amerika sekarang. Sanggup? Boleh percaya ke? Dan apakah yang berlaku seterusnya? Hari ini pula Bangladesh nak masuk. Okey, sila. Kalau Malaysia masuk pun kita sokong. Tapi atas dasar tauhid, iman, taqwa. Kita rakyat yang tentukanlah pemimpin. Dan sekarang sekiranya ini menjadi false, saya masih bimbang, takut dia ada hubungan dengan Amerika. Setakat ini katanya tidak ada. Baru ini saya kata ada, saya tarik balik. Sebab saya tak tahu baru ini. Ini pembentukan selepas Amerika keluar. Apa dia keluar, dia tak ada pengaruh lagi. Ataupun dia yang suruh, saya tak tahu pasti. Tapi nak yakinkan umat Islam, buat depan Kaabah. Dia buat depan Kaabah. Bersaksikan Kaabah. Ini kuat. Macam orang menggunakan Quran, bersumpah. Macam itulah lebih kurang. Sekarang, China mengatakan, saya sokong. Ini boleh percaya. Kami sokong negara ini membentuk NATO Islam supaya menentang Amerika. China sokong. Maka bertambah keyakinan kita bahawa mereka tidak terlibat. Dan ditambah dengan statement Israel, ini ancaman pada Israel. Lagi kita yakin Amerika tidak terlibat. Mulanya kita jangka Amerika di bawah. Barangkali sangka kita palsu. Barangkali sangka kita benar, masih benar. Masih ada reserve benar. Saya masih ada reserve. Sebab kadang-kadang cara mereka sangat sukar untuk kita capai. InsyaAllah kita akan lihat satu masa kebenaran akan terselah. Iran mengatakan bahawa Pakistan, Saudi, Turki haruslah tunjuk mereka bertobat daripada US. Jangan main-main. Anda menjadi pemimpin Sunni. Tunjukkan anda betul-betul pemimpin Sunni. Dan jangan berpura-pura dengan umat Islam. Lepas ini jangan ada lagi hubungan dengan mereka. Itu yakin. Kalau itu dilakukan, maka kami yakin negara Teluk akan bebas pada pengaruh Amerika dan Israel. Dan giliran Israel akan hancur. Sekiranya anda benar di sini. Sekarang kita tak pasti. Kita harap benar. Kita benar-benar.
Tetapi kita tahu sifat setiap anggota ini. Pernah ada rekod yang silap. Yang kita tahu rekod mereka. Rekod mereka lah muzabzabi nabaina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Kata terjemah bahaya. Dia jadi hipokrit. Pakistan, apa yang dikatakan di sini? Istihad Israel. Pengganas hari ini. Lambatlah Pakistan. Lewatlah. Dah hancur dah Gaza. Gaza dah hancur dah. Alhamdulillah akhirnya dia akui. Sebenarnya Israel ini pengganas. Selama ini kita tak tahu. Siapa dia kata? Pakistan. Lambat abang kata. Tapi alhamdulillah dia tira. Turki dia kata Hamas pengganas. Lepas tahun, bukan pengganas lah. Kita tarik balik. Turki. Lepas tahun Israel menyerang, hancur Gaza. Barulah pakcik kita kata, oh bukan. Saya rasa bukan pengganas. Sekarang yang paling lewat kata bukan pengganas, Pakistan. Saudi belum kata lagi. Tuan-tuan, itulah saudara umat Islam. Ini fitnah. Fitnah yang melanda umat Islam. Dan Israel komen hari ini. Dia kata ini bahaya kepada pembentukan Israel. Sama ada benar-benar bahaya ataupun pakatan untuk meyakinkan Sunni bahawa gerakan satuan telah berlaku. Dan kita leka kembali. Apakah kita boleh percaya pada pakatan ini, pakatan Sunni yang bersaksikan Kaabah? Kalau mereka belot, Kaabah dia saksi. Berat. Dan nombor saksi ini akan menyebabkan apa yang dirancang oleh Trump selama ini. Kalau benar kesatuan ini, maka nombor saksi ini akan gagal. Tetapi negara yang terlibat masih belum tarik diri. Jordan boleh tarik diri. Mesir belum tarik diri. Dan Morocco belum tarik diri. Daripada normalisasi dengan Israel. Kita lihat dalam masa setahun dua ini, sekiranya ini terus berlaku, maksudnya setelah ini boleh dipersoalkan. Kalaulah mereka tarik diri daripada normalisasi dengan Israel, kita harapkan dia benar. Itulah pandangan saya terakhir. Dan sekarang, tes. Iran suruh tes, suruh anak saudara cuba tes. Sebab Saudi setelah serang airport Yaman, maka Houthi pun serang Amerika, Jeddah, airport kita. Apa hal dengan jemaah haji yang sedang berada di sana? Senyap, Pakistan, Turki diam je. Tadi pakatan untuk pertahankan bersama, pakatan bersama. Pakatan bersama untuk pertahankan umat Islam, pertahankan Masjid Al-Aqsa. Sekarang Saudi telah dibom oleh Houthi, anak saudara Iran. Senyap. Turki dan Pakistan yang tertangan di Kaabah diam. Dalam penjajahan itu mereka sama-sama bangkit. Kalau salah satu daripada negara ini diserang, maka yang lain akan tolong segera. Sekurang-kurangnya ada 2-3 hari dah. 3 hari dah. Tidak ada balas daripada Pakistan dan Turki. Ini akan beri indikasi apakah benar kata ini. Kalau dia serang esok, kita tahu. Hari ini belum. Ini gambar. Pakatan ini seolah-olah Pakistan dan Turki bodyguard pada Saudi. Tetapi sekarang Saudi telah dicekuk oleh Iran dan bodyguard mata tahu. Ini gambar yang berlaku sekarang. Dan ini untuk tes apakah benar pakatan ini. Daripada awal kita cerita. Kita harap benar. Tapi kita masih ada reserve. Sekarang, Jepun memberi warning bahawa ada sesuatu yang bakal berlaku. Sekiranya Amerika menang, tetapi sekarang mereka kalah di Iran. Dengan Iran. Berlaku di satu kawasan yang dinamakan oleh Jepun Indo-Pasifik. Yang saya tahu ialah Asia Pasifik.
Tetapi disebut oleh Jepun, di sini dalam berita ini mereka tak sebut tentang Indo-Pasifik. Selat Melaka. Selat Melaka. 3 selat terlibat. Selat Hormuz, Selat Mandab, dan Selat Melaka. Laluan salur nadi minyak. 3 orak jantung yang mengalir membawa darah ke seluruh badan. Sekiranya Selat Hormuz telah ditutup, badan tak akan berfungsi dengan baik. Ekonomi meredup. Kalau ditutup Selat Mandeb, stroke, kaki lumpuh, solat duduk. Kalau Selat Melaka ditutup, 3 orang salur nadi ditutup, mati. Ada yang survive, tapi mati kebanyakan. Kalau 3 tertutup, dia blok di jantung, kolaps orang tu. Kalau hidup pun tak sempurna. Sekarang Jepun beritahu salur nadi ketiga bakal mengalami masalah. Dia tak sebut Selat Melaka, dia sebut Indo-Pasifik. Saya syak. Ini syak saya. Boleh jadi saya salah. Benar, boleh saya salah. Sekarang Israel mengamuk. Matikan semua Gaza sebab dia boleh kata Gaza, dia boleh lawan. Untuk lawan Iran tak boleh. Lawan Sunni, kita tarik air dia biar dia mati kehausan. Orang kalah, tuan-tuan. Orang kalah. Orang macam orang kalah judi. Trump ini macam orang kalah judi. Jangan tegur dia. Dan pakcik dia ialah Israel. Juga kalah judi. Orang kalah judi ini dia buat sekadar-kala. Jangan tegur. Sekarang dia mengamuk. Nak bunuh Gaza. Gaza boleh dia buat. Nak lawan Iran dah kalah. Jadi dia ancam hari ini kita matikan semua penduduk Gaza. Caranya sama ada mereka keluar ataupun kita putuskan air. Yahudi tetap Yahudi. Dan kita ingat juga peristiwa Nagasaki, Hiroshima. Tahun 1945, mereka guna nuklear apabila mereka kalah. Amerika kalah 4-0. Dalam peperangan terakhir, dia gugurkan bom atom Hiroshima Nagasaki. Ini menang. Menang kali terakhir. Lepas tu tak pernah menang lagi. Dan kita kenal yang menang jadi arang. Yang kalah jadi abu. Tak ada siapa yang menang. Sekiranya nuklear digunakan oleh Amerika sebab mereka kalah sekarang. Mereka dalam posisi Pearl Harbor. Pearl Harbor yang lepas Amerika kalah, lari berlepangan. Mengikut Jepun di Bakri, Johor Bahru. Dia mengatakan tentera yang paling pengecut yang kami lihat sepanjang peperangan kami ialah tentera British. Yang serah, setiap kali kami lalu dia berserah, dia lari. Tinggal orang India dan tentera Melayu. Sampai di Bakri, kami bertempur, kata tulisan general yang keluar. Dia keluar catatan diary dia. Bila sampai di Bakri, Bakri ni kat mana? Bakri Johor. Bila sampai kami ke Bakri Johor, kami bertempur. Itu pertama kali ketika sampai di Kedah, dibiarkan kami masuk. Sampai Pulau Pinang, orang Cina yang lawan kami. Sampai ke Perak, orang Perak menyambut kami. Sampai ke Tanjung Malim, orang Tanjung Malim memeluk kami dan memberikan kami makan nanas yang sangat manis. Itu catatan Jeneral Jepun. Ulama menyambut kami sebab kedatangan kami diminta oleh Persatuan Ulama Mekah. Kerjasama dengan antara Sultan Abdul Hamid dengan Raja Hirohito. Dan kami datang dengan misi jihad kami. Asia untuk Asia. British dan Belanda harus dihalau. Ini catatan Jepun. Kami datang misi untuk menghancurkan Eropah daripada mengganggu Asia. Dan inilah yang kami lakukan MOU antara kerajaan Turki dengan Osmania. Kapal tunggal kami utuskan ke Jepun dalam misi untuk kerjasama tersebut. Dan difilmkan sekarang. Bukti sangat jelas, tetapi sejarah masih palsu. Oleh sebab itu, apa yang berlaku sekarang
ialah perkara lama telah berulang kembali. Dan peperangan telah berlalu. Jepun telah dibom dan sekarang Amerika posisi yang sama. Mereka kalah dengan Iran dan dijangka nuklear akan sampai ke Iran. Dijangka dalam masa terdekat ataupun lepas ini nuklear akan digunakan. Apakah Iran saja akan hancur lebur? Apakah Amerika selamat? Sebab bila nuklear digunakan, tidak siapa yang menang. Separuh dunia akan hilang. Dunia dia sendiri. Dia menghancurkan dunia sendiri. Bukan dunia orang lain. Dan itulah barangkali apa yang berlaku. Sekarang gempa bumi berlaku dengan banyaknya dalam tahun ini. Sepanjang tahun ini yang melebihi 7 skala Richter sangat banyak. Antara tanda hari kiamat sedang berjalan. Menuju hari kiamat, antara tandanya ialah pertumpahan darah. Al-Harash dalam hadis Rasulullah yang sahih. Al-Harash ialah Al-Qatl, kata Rasulullah. Pembunuhan. Sebelum Imam Mahdi datang, membawa keadilan. Dunia penuh dengan kezaliman. Dan apakah yang berlaku sekarang ini bukan kezaliman? Semua ciri untuk kiamat sudah kita saksikan. Dan gempa bumi yang berlaku juga menunjukkan demikian. Akhir sekali, saya catatkan dengan penuh perasaan saya, buku saya. Baru terbit seminggu. Bab yang saya baca hari ini ialah bab yang ke-7. Tuan-tuan boleh baca bab mana-mana dulu tak apa. Sebab dia boleh faham dari belakang dulu. Buku ini saya tulis dari belakang dulu. Saya tulis bab 11 dulu. Baru bab 10, bab 9, 8 dan bab 1 last sekali saya tulis. Jadi nak baca bab 11 dulu pun boleh. Nak baca bab 5 dulu boleh. Saya tinggallah beberapa bunyi di luar. Pasangannya sangat harus. Sangat laris. Dalam masa 4-5 hari telah cetakan kedua. 4 hari 5 hari cetakan kedua. Saya balik pada Kelantan. Habis berkotak-kotak. Sampai habis buku saya. Dan tinggal beberapa biji. Tuan-tuan cepat. Ini kempen ni. Tuan-tuan boleh ambil lepas ini. Lepas kita solat, bacalah. Sebab saya tulis. Antara tulis saya tulis bukan dengan pen. Dengan jiwa. Jiwa saya tertuang di sini. Dengan segala perasaan. Tuan bacalah. Tajuknya lah Perjalanan Geopolitik dan Ibrah. Boleh hubungi nama tersebut. Dan inilah kenang-kenangan saya dengan para jemaah. Saya sebagai tua akan masuk hospital minggu depan. Di karantin selama seminggu. Dalam hospital kesorangan. Doktor tak boleh masuk. Lepas itu balik, karantin rumah pula tak boleh jumpa sama dia. Jadi lepas ini kuliah saya tak ada. Sebab saya diminta untuk bersendirian. Selama barangkali sebulan. Penyakit barah saya belum pasti setakat mana. Tetapi telah dibuang steroid. Itulah untuk saya sebutkan. Itu sebab kuliah saya tumpukan sekarang. Sampai 3 hari lagi kuliah saya berhenti untuk masa yang saya tak tahu. Mudah-mudahan doa tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu